Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada siri kali ini, yang masuk siri yang ke-25 dari siri pemantapan membaca Ummul Kitab, dan kita sedang pun membincangkan Al-Fatihah dalam hubungan bacaan qiraat sab'ah ataupun qiraat 7. Yang mana pada siri ke-24 yang lalu kita telah pun sama-sama mempelajari satu daripada bacaan riwayat Nafi', daripada qiraat Nafi', yang ini kita membaca di atas riwayat Qalun, ya. Dan sebagai untuk mengingat kembali dan mengambil keberkatan, setiap kali kita akan mengulang supaya dengan adanya repetition, pengulangan itu akan memberikan kemantapan yang lebih untuk kefahaman tilawah, insya-Allah. Jadi di permulaan ini saya akan membacakan wajah bacaan riwayat Qalun secara sepintas lalu untuk kita mengingat kembali, ya. Baik, dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu wajah pertama. Beza dengan wajah kedua hanya berlaku pada ayat yang ke-7. Jadi saya akan fokus pada ayat ke-7 saja. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itulah bentuk bacaan riwayat Qalun. Perlu diperjelaskan di sini, tidak ramai yang menjelaskan wajah kedua, tetapi ianya wujud kalau kita rujuk kepada kitab-kitab yang muktabar dalam masalah ilmu qiraat, ya. Dalam penampilan bacaan-bacaan oleh qari-qari yang masyhur daripada Mesir khususnya, ya, mereka selalunya mengambil wajah yang pertama. Jadi jangan hairan kalau tidak dibunyikan wajah kedua, kerana kalau rakaman kaset, CD dan sebagainya, dia sepintas lalu begitu, dia takkan terangkan wajah. Lebih-lebih lagi kalau bacaan bentuk 30 juzuk,
Maka itulah bezanya kita membaca dan kita belajar. Okay. Baik, pada pagi ini kita akan meneruskan salah satu lagi daripada bacaan qiraat Nafi' ini, iaitu daripada riwayat Warash. Yang ini itulah Abu Sa'id Uthman bin Sa'id bin Abdullah Al-Qibti Al-Misri, yang dilahirkan pada tahun 110 Hijriah dan wafat pada tahun 197 Hijriah. Bacaan Warash ini, sebagaimana kita maklum, di antara bacaan yang dikenali ataupun diamalkan di dunia Islam, yang agak masyhur setelah bacaan Hafaz, ya, dan banyak dibaca oleh qari-qari. Oleh kerana banyak dibaca bacaan Warash ini, ya, di tangan saya ni, kitab ni, Ahkamut Tajwid. Ini hukum-hukum tajwid khas untuk riwayat Warash saja. Selama ni kita baca Syatibi, Hafaz kan. Ini khas buku tajwid ni, tak ada baca riwayat lain melainkan riwayat Warash saja. Ini nanti semua ni nak belajar lagi ni. Tapi ini kita hanya bagi penekanan pada umur kitab dahulu. Nak terangkan pada tuan-tuan, perempuan semua, muslimat, ilmu Al-Quran depan kita ni masih lagi lautan luas. Nak cerita ni, ya. Baik. Maka saya akan membaca, ya, bacaan Warash ini, dan dengarkan dahulu, kecuali saya nyatakan kita talaqi ikut bacaan saya, ya. Baik, bacaan Warash yang diambil daripada gurunya, yakni Imam Nafi', ya. Warash ni popular di Madinah bacaan dia, ya. Baik, mula-mula saya akan baca Hafaz dulu supaya nampak perbezaan nanti. Ada dia punya perbezaan. Bacaan kita lah saya akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan Hafaz, Tariq Syatibiyah. Dan perlu dijelaskan, bacaan Warash ini yang popularnya ada dua tariq. Satu dipanggil Tariq Al-Azraq. Dia macam Hafaz juga, ada tariq Syatibi, ya. Dia Warash, dia ada Tariq Al-Azraq. Kita tulis supaya dapat kita lebih faham, ya. Yang pertama Tariq Al-Azraq, yang kedua Tariq Al-Asbahan. Ini kita boleh tengok dalam kitab rujukan Qawaid Tahrir. Kitab Qawaid Tahrir ni perbincangan ilmu qiraat 10 berdasarkan matan syair. Dan sana dia ditunjuk perbezaan. Kalau orang tak belajar qiraat betul-betul, kita tanya Tariq, dia tak boleh nak sebut Tariq.
Itu beza dia. Jadi kalau kita mengaji betul-betul, orang tanya, anta baca Tariq Warash mana? Kita mesti kata yang kita nak buat sekarang ni Tariq Al-Azraq. Cuba ikut Al-Azraq. Al-Azraq. Kita tidak baca Al-Asbahani, tak baca. Cuba ikut Al-Asbahani. Al-Asbahani. Yang ni kita tak baca. Kita baca yang ni. Ibaratnya kita sedang baca Tariq yang selalu kita amalkan. Ya, jadi kita akan baca Tariq Al-Azraq menurut riwayat Warash daripada qiraat Nafi'. Itu disiplin ilmu ni. Baik. Ya. Riwayat Warash daripada Nafi' dengan Tariq Al-Azraq. Ya. Mula-mula kita akan baca gaya Mesir lah, gaya Al-Mafhum Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Kita baca cara itu dulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampaknya tak banyak beza ya? Berbanding kolon dulu. Bezanya hanya pada ayat 4, fokus perkataan atau kalimah Maliki ditukar menjadi Maliki. Itu saja bezanya. Janganlah tuan kata senang lah kalau gitu. Ya, Fatihah belum kata senang lagi. Itu baru teorinya saja baca, belum tentu dah tu ya. Tapi nak cerita, kalau dalam 113 surah lagi, bukan satu je, banyak lagi. Ini dalam Fatihah nak tengok, nak tunjuknya maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak bagi banyak khilaf. Nampak? Supaya senang hamba ni baca dalam solat. Cuba kalau banyak khilaf, nak mengingatnya tu jenuh juga tu. Itu Warash. Ya. Baik, sekarang saya akan baca pula gaya Syekh Abdul Rahman Sudais sebelah ya. Kita tengok macam mana di Mekah Sudais jarang baca ni. Ini Sudais Malaysia. Ya. Susah nak dapat bunyi tu ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau tak sampai dari segi Warash berhenti pada alaihim, dia serupa saja. Macam mana? Hafaz juga. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Serupa. Siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Warash. Ya. Baik. Sekarang tiba masa untuk ikut bacaan saya pula. Kita ambil ijazah Warash, ya. Baik, kita buat 2 kali. 2 kali ataupun 3 kali ambil sunnah, ya. Ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sekiranya nafas cukup untuk ayat 7. Kalau nafas kurang, Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pusingan 1, pusingan 2. Supaya kita tahu, ya, di sana bezanya tempat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dikatakan baca surah Al-Fatihah menurut qiraat Nafi'. Bermakna kita akan gabung jalin kedua-dua riwayat ini. Di mana khilaf, perbezaan yang sama tak perlu diulang. Contohnya Maliki pada Qalun pun sama, pada Waraj pun sama. Jadi baca sekali saja. Itu kalau cara jamak, kita kumpul qiraat. Yang berbeza di mana? Yang berbeza pada Qalun, pada perkataan alaihim. Jadi bila kita baca qiraat kaedah jamak, kita disuruh minta baca Nafi', kita akan gabung Qalun dengan Waraj. Yang sama tak perlu ulang dua kali. Yang berbeza, yang itulah yang diulang dua kali. Sekarang kita nak baca qiraat Nafi', gabung dua riwayat. Macam tu ya. Kalau dia minta baca riwayat Qalun, tengok siri 24. Baca riwayat Waraj, siri 25, bahagian pertama, level 1. Baca qiraat, tengok. Kalau baca riwayat, itu anak murid disuruh. Baca qiraat, itu kena baca bacaan untuk guru dia. Maka kena baca dua-dua bacaan anak murid. Itu kaedah belajar qiraat. Cuba bayangkan, kalau bukan pada Fatihah nanti kita nak belajar macam mana. Bukanlah macam mana itu susah, Syekh Muslim ya. Tapi betapa indahnya Al-Quran. InsyaAllah kita akan belajar bermula dengan Muqaddam. Juzuk Amma tu kita nak belajar qiraat 7. Masya Allah ya. Mana orang-orang sini pun setaraf juga dengan yang balik syubra pada Azhar saya. Boleh qiraat 7 untuk Al-Fatihah. Yalah mula Fatihah lah, lepas tu Juzuk Amma pula ya. Masya Allah. Baik, sekarang kita bacaan pusingan ketiga, kita gabung riwayat. Maknanya bila gabung riwayat, kita membaca qiraat gurunya, iaitu qiraat Nafi'. Bila sebut Nafi', tak perlu sebut Qalun, tak perlu sebut Waraj. Kalau sebut anak murid, kena sebut nama tok guru. Bacaan riwayat Waraj daripada qiraat Nafi'. Tok guru itu adab, kena hormat guru. Syekh Azmi, bacaan daripada Syekh Azmi diambil dari gurunya Syekh Rosli. Macam itulah. Kalau sebut Syekh Rosli, tak perlu sebut Syekh Azmi. Itulah lebih ni guru punya aurat. Tak aja lah ya. Begitu. Okey, sekarang kita baca bacaan qiraat Nafi'. Ikut betul-betul ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Dua ulangan yang akhir tadi, apabila kita meraihkan dua-dua wajah, ya, pada bacaan Nafi', kalau kita waqaf pada alaihim pertama, satu, menyamai bersamaan. Yang kedua, bila waqaf bunyinya him, bila wasal bunyinya himu. Dan himu itu dibaca dua harakat. Alaihimu. Cuba ikut. Alaihimu. Jangan pendek. Alaihimu. Tak boleh. Atau lebih. Alaihimu. Apa tak boleh. Dia hanya dua harakat pada bacaan apa ni, mimul jama'. Mim jama' saja. Alhamdulillah. Begitulah bacaan apa ni, riwayat Qalun dan riwayat Warash. Bermaknanya kita membaca bacaan qiraat Nafi', ya, qiraat Nafi'. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kalau kita lihat tentang Warash ini, ya, oleh kerana bacaannya agak menonjol ataupun diamalkan di kebanyakan dunia Islam, mari kita dalami sikit tentang Warash ni, ya. Dia punya apa, biodata dia. Selain daripada mendapat yang ringkas dahulu, ya, kita top up maklumat dia. Jadi nama penuh dia sebagaimana kita sebut tadilah, yakni Uthman bin Sa'id bin Abdullah Al-Basri, ya. Dengan kunyahnya. Kunyah ni gelaran dia. Dia ada gelaran Abu Sa'id, ya. Gelaran dia Abu Sa'id. Ada pula yang memanggilnya dengan nama Abu Umar ataupun Abul Qasim. Bukan Al-Qasim, ya. Itu ibu mertuaku punya cerita. Ini Abul Qasim. Jadi ada dua gelaran. Tiga kalau kita tengok. Abu Sa'id pun dia, Abu Umar pun dia, Abul Qasim pun dia, ya. Baik, dia mendapat gelaran sebagai Warash kerana warna kulitnya yang sangat putih. Di Warash ni memberi gambaran kulit dia tu cerah. Kalau gelap tak boleh panggil Warash, ya. Dia bukan hitam. Hitam tak ada Melayu. Orang tak panggil hitam, orang gelap. Orang tak panggil putih juga, cerah. Orang tak panggil pendek, rendah. Orang tak panggil panjang, tinggi. Kadang-kadang kita ni vocab very weak, ya. Itu sepanjang mana boleh cakap begitu, ya. Jadi Warash kerana kulit dia ni cerah betul, atau istilahnya putih lah Warash, ya. Beliau telah wafat di negaranya Mesir, ya. Dalam menuju ke Madinah semata-mata hendak belajar qiraat Quran Karim daripada Nafi', ya. Dia telah meninggalkan apa? Dia meninggalkan negeri dia, bukan meninggal dunia lah. Dia meninggalkan negeri dia, yang ditinggalkan negara Mesir. Mesir ni satu-satu negara yang disebut dalam Quran, Misra, ya. Dia tinggalkan negeri dia, negara dia Mesir. Untuk pergi mana? Dia belajar qiraat ini daripada gurunya Nafi' di Madinah. Lepas tu populariti dia Madinah, negara Madinah. Belajar dengan Nafi'.
sehingga dia berjaya mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali di Madinah Al-Munawwarah. Belajar sampai khatam, ya. Kemudian barulah dikembali semula ke Mesir, yang ini pada tahun 155 Hijriah. Dan dia ni Warash merupakan orang yang mempunyai kefasihan dalam pembacaan Al-Quran, di samping suaranya yang merdu. Merdu, suaranya sedap, ya, sedap suara Warash. Dikatakan apabila dia membaca Al-Quran, ramai orang datang menghampiri kepadanya untuk mendengar bacaan dia. Itu Warash, ya. Bila dia baca Quran, dia orang keliling nak dengar, ya. Kalau kita layari internet, kita tengok dalam bahagian-bahagian agama, ruangan tilawah, ya, kita tengok macam mana kalau Syekh Mustafa Ismail dibaca, Masya Allah, macam dengar ceramah perdana tu orang, padahal dengar baca Quran saja. Syekh Abdul Basit kalau dia baca Quran, ramai orang tengok, dia orang dengar baca Quran ni macam tengok ceramah perdana. Kita bila orang baca Quran, kita bersembang. Itulah bezanya kita, ya. Sebab tu kita tak dapat terang mana sangat. Kalau kita tengok Syekh Mahmud Khalil Husari, Masya Allah, anda dapat tengok dia punya bacaan, ya, apa ni, 2 kali di Arafah. Bacaan dia bukan masa itu ada, masa itu tak ada pun. Tapi dalam internet tu tengok, bila dia baca di Arafah, tak lama, dalam 2 minit lebih saja. Dia di antara qari yang diberikan penghormatan baca ketika wukuf. Maksudnya orang jamaah haji semua tengok dia baca, ya. Suasana tu susah nak berulang lagi. Nak ceritakan, ini qari-qari yang masyhur ni, kalau dia baca ada roh. Maknanya orang suka dengar baca Quran ni. Inilah yang kita nak bangkitkan balik, ya, aura ni, semangat ni, supaya suka dengar orang baca Quran. Lebih daripada segala-galanya, mengatasi dengan ceramah, walaupun suka macam mana, dengar baca Quran lebih mengatasi daripada dengar nasyid dan sebagainya. Ini nak diterapkan ni. Sebab kita tengok zaman dahulu, kalau dah ulama' ni, Warash ni, dia baca Quran, orang ramai datang menghampiri untuk mendengar bacaannya, ya. Bahkan orang ramai yang mendengar itu tidak pernah rasa bosan akan bacaan itu, tak pernah rasa jemu. Itu disebut dalam nasyid, doa apa dia? Kalamun qadimun la yumallu sama'u. Tak dengar, tak jemu kita dengar bacaan Quran ni, ya. Begitulah apa ni seberingkas apa ni tentang Warash sebagai maklumat tambahan, ya. Dan kita tambah sikitlah apa ni tentang rakan sepengajian dia, yang ni Qalun, kita tambah sikit, okay, supaya kita maklum tentang ulama ni. Kalau orang lain punya latar belakang kita tahu sungguh-sungguh, ya. Rasanya kalau tentang ulama Quran ni kita tak tahu, tak adil lah, ya. Baik, Qalun kalau kita tengok, dia ni juga, dia punya populariti dia di Madinah. Dan Qalun ni kalau dalam bahasa Romawi, yakni bahasa Parsi, ada arti Qalun ni artinya baik. Orang Parsi, orang Iran, kalau kata Qalun maknanya baik. Sebab orang Iran bukan semua boleh cakap Arab, ramai tak boleh cakap Arab, tapi baca Quran boleh. Macam gitu juga lah, boleh baca Quran tapi belum tentu boleh cakap Arab, kan. Mana kena upgrade lagi lah maklumat, ya. Dan dia apa ni, gurunya, yakni Imam Nafi' telah memanggilnya dengan Qalun. Jadi Qalun ni untuk guru bagi. Guru dia panggil dia, ya, panggil dia Qalun kerana elok suaranya dalam membaca Al-Quran. Dan beliau salah seorang qari di Madinah Al-Munawwarah, ya. Ada setengah pendapat mengatakan, kalau kita rujuk dalam kitab-kitab qiraat, Qalun ni dikatakan adalah anak tiri kepada Nafi'. Ada juga pendapat kata begitu, ya. Dan Qalun ni kalau kita perhatikan, sebagai maklumat tambahan, daripada Abu Muhammad Al-Baghdadi, dia ada cerita tentang Qalun ni.
Dia katakan qalun ni adalah seorang yang tak boleh mendengar. Pekak lah. Kata apa? Kata Syekh Abu Muhammad Al-Baghdadi, dia ni tak boleh dengar qalun ni. Dan dia tidak mendengar. Kalau orang tiup trumpet dekat telinga dia pun dia tak dengar. Punya tak dengar qalun. Tapi apabila dibacakan Al-Quran padanya, dia boleh dengar. Masya Allah. Ini karamah, kemuliaan yang Allah bagi pada dia. Tak dengar benda lain, tapi bila Quran boleh dengar. Ini dia. Ini kuasa Allah belaka, Dia tak dengar benda lain melainkan Al-Quran. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita macam mana? Kena lebih banyak dengar Quran lah. Dan diriwayatkan bahawa beliau telah belajar qiraat daripada Nafi' selama 50 tahun. Tuan-tuan belajar dengan saya berapa tahun? Banyak dah, Ustaz. CD dah 25 dah. CD bukan 25 tahun. Qalun belajar berapa tahun, Syekh Jahan? Itu sah dia? Alhamdulillah. Orang lain tolong jawab pula, nasihat itu. Masya Allah. Qalun belajar berapa tahun? 50 tahun. Bangladesh cakap 50 lagi? Pancas. Oh gitu Pancas tahun. 50 tahun dia belajar qiraat daripada gurunya. Masya Allah. Ni. Inilah sedikit tentang qalun dan juga tentang warash. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penyempurna kepada siri bacaan qiraat Nafi' ni, ada apa-apa nak tanya tak? Kita bagi ruangan soal jawab dalam bab ni. Sebab ini ilmu yang agak jarang diperbincangkan orang. Mungkin ada soalan-soalan pendek lah. Jangan keluar tajuk, cukup. Apa soal? Mungkin Ustaz dah beritahu nama penuh qalun tu saya tak. Apa? Nama dia. Nama qalun ya? Ya. Nama beliau Abu Musa Isa bin Mina bin Wardan bin Isa bin Abdus Samad. Dua kali je, lepas tu beli CD. Abu Musa Isa bin Mina bin Wardan bin Isa bin Abdus Samad. Itu nama qalun. Baguslah soalan tu, sebab kadang-kadang kita ni orang agama ni kita tak berapa kenal nama. Dalam keadaan kenal nama, ejaan pula salah. Ejaan betul, nama bapa pula salah. Nama bapa betul, eja pula salah. Begitulah. Kalau jadi biar kita dengan ulama ni, biar kita kenal betul-betul, InsyaAllah. Itu tanda kita ambil berat. Wallahu a'lam. Ada lagi apa soal? Ada lagi? Kita tak boleh masuk qiraat kedua sebab benda ni dia kena rentetan yang panjang. Kita akan masuk siri yang akan datang. Kita habiskan maknanya warash ni dulu. Ada apa-apa nak tanya tentang qiraat Nafi'? Boleh tak bawa dalam sembahyang? Boleh lah. Jawabnya boleh. Tapi janganlah jadi imam kat surau ni pula bawa nanti. Bawa dalam sembahyang sunat boleh lah. Jangan tunjuk-tunjuk lagi. Nanti dan kalau nak bawa pun kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Saya akan baca Fatihah dengan riwayat warash daripada qiraat Nafi'. Fatihah saja, surah lain. Sebaiknya kalau belum lagi dapat surah, jangan bawa lagi. Dia kalau nak bawa, biar Fatihah dengan surah satu riwayat, supaya orang tak pening. Nanti kalau kita buat macam tu, orang ingatkan surah yang kita baca tu macam warash juga. Kalau masa nak jadi imam tarawih dulu di Subang Jaya, kalau nak bawa warash, semua warash. Sebab tu ada yang buat rakaman sebab nak dengar bacaan solat tarawih dengan bacaan qiraat 7, InsyaAllah. Jadi kalau kita nak bawa pun, biarlah kita dapat Fatihahnya dan juga surah. Paling tidak kita nak ambil juzuk amma, juzuk 30 muqaddam tu, kita buat dengan 14 riwayat kan.
Barulah boleh kita matching. Baru boleh bawa dalam sembahyang. Ya. Wallahu a'lam. Apa punya tariq waraj ni apa dia tadi? Al-Azraq. Al-Azraq, bukan Al-Asbahani. Bila kata Al-Azraq ni disiplin ilmu, bermakna kita membaca di atas qiraat sab'ah, qiraat 7. Kalau kata baca tariq Al-Asbahani, bermakna kita baca di atas qiraat 10, qiraat 10. Jadi kita boleh tahu. Sebab itu setengah orang dia tak sebut tariq. Dia tak sebut nama tariq ni, dia terus sebut apa ni tariq utama dalam apa ni qiraat 7, dia kata baca Syatibi. Bacaan Waraj menurut tariq Asy-Syatibi, maknanya Azraq. Dia satu line, satu disiplin. Kalau bacaan Waraj menurut tariq Jazari, maknanya kita baca wajah riwayat Al-Asbahani. Itu disiplin dia. Sebab itu setengah orang dia tak sebut nama Azraq dengan Asbahani, dia hanya sebut Syatibi atau Jazari. Pun dia juga. Tapi sebagai contoh, sebagai orang belajar qiraat, untuk Fatihah ni kena tahu ni betul-betul. Ya. Jadi maknanya bila kita baca Azraq, kita membaca Waraj di atas tariq Syatibi. Ini kalau kita tengok kitab, dalam kitab apa ni Irsyadatul Jaliyah ada sebut dalam ni. Kalau kita nak baca Asbahani, kita tengok dalam kitab Al-Muhadzab. Cerita dia lain. Mungkin pada Fatihah tak ada beza, tapi pada surah-surah yang panjang banyak beza. Dia gitu. Dan macam dalam fiqh lah dia ada tu ya. Bukan kata dalam semayang tu mazhab Syafi'i dengan Hanafi berbeza semua, tak ada. Berbeza sikit je. Tapi yang sikit tu kena tahu, dan yang sikit tu kena ambil ijazah dia, walaupun sikit. Sebab di tempat-tempat lain akan ada banyak. Ini disiplin menuntut ilmu. Jangan bila kita dengar sikit, senang. Ini masalah menuntut ilmu. Sikit je dia kata, mungkin susah dia kata. Ya? Tak boleh macam tu. Ya, tempat yang tak banyak khilaf tak apalah. Yang tak ada banyak beza, tempat yang banyak beza nanti, bila masuk surah nanti, akan ada banyak beza nanti. Fatihah tak apalah. Itulah Maha Pemurahnya Allah. Wallahu a'lam. Ada apa lagi nak tanya? Soalan lagi? Yang faham betul-betul ni Nafi'. Cuba kita tanya ni Haji Aizan. Nafi' ni dia punya apa ni populariti dia di mana? Di negara mana? Nafi' al-Madani maknanya mana? Madinah al-Munawwarah. Madinah al-Munawwarah makna negara mana? Arab tu banyak. UAE pun Arab juga, Bahrain pun Arab juga, Qatar, Saudi Arabia, Arab Saudi lah. Tahu tu ya. Jadi makna ini bacaan yang popular di sebelah Saudi. Soalnya di sana jarang bawa, itu cerita lain. Tapi asal usulnya memang di sana. Kita tak dengar lah dalam Masjidil Haram orang baca yang ini. Sebab Masjidil Haram, kalau Syekh Sudais, Syurim ke siapa ke, dia baca apa ni hafaz, tetapi Jazari. Jazari. Bukti dia, kita dengar dia punya majais semua dibuat 2 harakat. Tapi jangan ingat Jazari itu senang dekat majais je. Ada tempat-tempat lain dia punya manhaj tu kena belajar. Sebab Jazari ada 1000 lebih tariq. Yang diamal tak banyak, dalam 456 je. Tapi walaupun tak banyak, daripada 1000 lebih, kena tahu Syekh Sudais baca Jazari tariq mana, kena tahu. Sebagai orang belajar ilmu, bila dia dengar kelainan, maka dia tak, orang tahu kata tak rasa berat, tak rasa lah janggal lah gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi nak tanya? Ya. Azraq ni nama orang ni. Dia ni anak murid kepada Waraj lah kalau ikutnya. Dia cucu lah. Atas sekali dia punya mbahnya, mbah tahu?
Datuk. Grandfather. Dia punya datuk dia Tok Wan lah, kata orang tahu. Atas datuk sekali Nafi'. Anak pada Nafi' ni Warash. Cucu pada Nafi', anak pada Warash Azra. Dia itu link dia. Tapi kalau kita kata baca Syatibi, Warash menurut Syatibi, maka dia merangkumi qiraat 7. Kita akan baca Warash dengan gaya qiraat 7. Bila kata Syatibi, kita faham itu qiraat 7. Bila kata Jazari, kita faham itu qiraat 10. Ada begitu. Bila kata Azra, makna dia di bawah qiraat 7. Kalau kata Al-Asbahani, bermakna dia bawah qiraat 10. Walaupun Warash yang sama. Nak menunjukkan betapa alimnya ulama-ulama itu dalam menguasai bacaan Al-Quran, dan menerangkan kepada kita bahawa Al-Quran ni bukan main baca, main bantai aja. Ikut suka nak panjang, ikut suka nak pendek. Bukan. Al-Quran ni disiplinnya paling halus dan paling terperinci. Sebab itu kalau kita ikut dalam kitab Jamalul Qurra, ada 2 jilid kitab tu. Siapa yang campur aduk riwayat, campur aduk qiraat, campur aduk tarikh, haramun. Haram, tak boleh campur-campur aduk. Tapi bila masa campur aduk ni boleh. Campur aduk ni boleh apabila seorang tu sudah mahir dan dia nak mempersembahkan bacaan pertunjukan dalam ujian tilawah, waktu rehat, pembukaan, dipersilakan untuk mempersembahkan bacaan qiraat. Maka dia akan jamak macam kita buat pusingan ketiga tadi. Di mana yang ada khilaf, kalau 10 khilafnya kat situ, ayat tu panjang dalam Al-Quran, dia akan ulang 10 kali ayat tu saja. Nak menyedapkan lagi, dia akan masuk lagu Bayati, lagu Sofa, ayat sama. Tapi dalam ayat tu, katakan ayat tu panjang 3 baris, katakan ayat dalam Quran surah-surah tu tinggi tu ada 10 khilaf kat situ kan. Dia akan ulang 10 kali. Itu campur aduk, bukan campur aduk sebarangan. Itu campur aduk, dia nak menunjukkan perbezaan antara satu sama lain. Macam kita jamak tadi juga, kita campur aduk kan, tapi campur aduk dengan ilmu dan faham. Yang kata haram tak boleh ni main bantai je. Ikut dan je, baca ikut suka je. Itu tak boleh. Kejap baca majais 4, kejap baca majais 5, kejap baca majais 2. Bila kita tanya pasal kita baca, dia kata kita tajwid, kata majais boleh 2, 4, 5. Eloklah, antara dengan kitab tu sama je lah. Ini yang kata unta bawa kitab ni. Setiap bawa kitab bawa kitab. Dia bawa aja, tak belajar. Itu ya. Ada apa ni, buat nak cerita lah. Ini sebagai penutup boleh Syekh Abdul Aziz ya. Ni kudapan ilmu lah ya. Dia ajar anak murid ni qiraat. Lepas tu anak murid ni terpilih lah untuk baca dalam satu pertunjukan majlis. Agaknya anak murid ni jadi gabrah, tak pernah naik astaka. Tunggu duduk bawah ni, murid kat atas, baca Al-Fatihah. Bila baca Fatihah, maka dia pun baca lah macam ni. Katalah dia pilih bacaan apa ni, Qumbul, ya. Dia baca bacaan apa ni, Qumbul ataupun bacaan Ibnu Katsir. Dia baca Ibnu Katsir. Banyak ni kita nak cerita. Atau dia ambil bacaan apa ni, Hamzah lah. Salah satu riwayat Khallad. Dia baca macam ni. Agak dia terlupa agak. Jadi bunyilah bacaannya tu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Betul lagi tu.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Betul lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Tok guru tersentak begini. Mana ada lun? Jadi dia ingatkan bila 'alaihim maka sana lun. Dia pakai formula mathematics. Bila bagi depan, lantak semua bagi depan. Tok guru tersadai kat bawah tu. Yang lain okey. Tiba-tiba 'alaihim tu betul lagi. Waladdallun. Ini yang kita bantai ni. Jadi tak boleh. Mana benda-benda macam ni dia tak boleh main. Sebab tu kalau nak baca qiraat kena bersedia betul. Anda pernah tanya lah, ada satu student lah lulusan qiraat dalam tarawih di satu tempat di Malaysia, macam saya cakap. Anda pun hari tu bagi tazkirah. Dia bacalah satu juzuk satu malam. Masa minum-minum tu more, bukan more ya. Kenapa anda tak baca qiraat? Bacalah qiraat. Ini baca satu juzuk hafiz ni dah biasa, mata-kata dah ada. Qiraat ni orang tak pernah dengar. Lagi pun anda ada lulusan qiraat. Dia kata tak boleh lagi Ustaz. Nanti keliru dia kata. Nak ceritakan qiraat ni lebih susah daripada menghafaz biasa. Sebab bila kita nak masuk unsur qiraat, kita kena hafaz qiraat tu pula. Kaedah-kaedah dia tu. Bila kata qiraat, kena tahu usul. Tadi kita buat dalam Fatihah, dah masuk semualah. Cuma nak tak asing-asingkan saja. Kena masuk farsyul huruf dia. Kalau nak bawa benda ni, kena tahu disiplin tu. Dapat ijazah, okey, bawa. Bukan sekadar beli dekat pasar malam, kaset qiraat, dengar kat rumah dan kereta, bawa dan sembahyang. Tak boleh begitu. Ijazah bukan dengan kaset. Ini disiplin ilmu yang kita nak ceritakan bahawa dia tak boleh main lebih kurang. Bab-bab ini betul-betul penguasaan. Sebab itu kita bagi tadi segala wajah. Nak wakaf macam mana, nak wasal macam mana, perbezaannya macam mana, ya. Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup dulu ya untuk kali ini. Dan alhamdulillah pada siri yang ke-25 ni maka ijazah dululah peringkat awal. Tapi belum ijazah ni tidak combo lagi. Ya, ijazah peringkat awal. Satu qiraat telah pun diijazahkan bacaan pada muslimin muslimat sekalian. Lepas ni buatlah catatan masing-masing berdasarkan kuliah ni. Itu saja. Rajin-rajinlah baca Quran dan terus menjadi ahli Al-Quran ya. Allah ja'alna min ahli Al-Quran. Itu selalu doa iaitu yang baik daripada Allah, silap zaman saya sendiri. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah.